Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Video tahsin surah Ad-Dukhan ayat yang ke-50 dan ayat yang hingga ayat yang ke-52. Okey, jom sama-sama kita tahsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. Okey, kita tengok satu persatu. Hamzah inna hadza. Okey, hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, tekak paling bawah sekali. Pita suara kita daripada tertutup kita buka, sebab itu bunyinya ketat. Okey, syiddah maknanya suara itu tertahan. Okey, bermula tu ketat dah. Kemudian baris bawah, sempurnakan baris, dan bunyi baris bawah betul-betul baris bawah lah. Okey, dengan vokal I. Inna. Okey, jangan i. Inna. Okey, jangan in. Itu bunyi, itu bukan bunyi tahqiq, itu bukan bunyi syiddah, itu bunyi tashil. Apa dia tashil? Bunyi itu malas, bunyi bermudah-mudah. Inna itu bermudah-mudah. Okey, kena ketat, kena jelas. Inna hadza. Kemudian nun sabdu wajibul gunnah akmal ma takun, dua harakat yang sempurna, jangan kurang. Okey, inna pada khayshum, pada rongga hidung. Dua harakat. Inna hadza. Naha, dua-dua nipis. Na ha, jangan na ha. Nipiskan. Basic baris atas, bukaan bibir yang sederhana. Dan ini huruf yang istifal. Na istifal, ha pun istifal. Jadi bunyi kena nipis. Na ha. Sama bunyi nipis tu sama. Jangan ada beza na ha tiba-tiba. Tak sama na ha. Na ha sama. Dua harakat mad asli. Ha makhrajnya sama macam hamzah. Aqsal halq, maknanya pangkal kerongkong, pangkal tekak yang paling bawah. Cuma bezanya ha ini ada angin, nafas yang terlepas. Ha. Jadi hams pada ha ini, bunyi angin pada ha ini kena jelas lah. Jelas dengan kadar dia lah. Walaupun sifat hams ini sifat yang lemah, tetapi lemah yang tidak tenggelam. Okey, jangan sampai tak jelas. Contoh tak jelas, inna hadza, bunyi macam tashil tadi juga. Anginnya tak jelas. Okey, jelaskan sedikit, tonjolkan sedikit bunyi ha, jangan tersembunyi. Okey, ha, jelas. Kita dengar tu, oh ini bunyi ha. Kalau kita baca hadza, itu dengar bunyi ha ke, bunyi hamzah ke, bunyi malas, kita tak pasti. Jadi bila kita jelaskan angin pada ha, kita pasti itu bunyi ha, itu identiti ha. Ada bunyi angin yang lemah tetapi kena kedengaran, tidak tenggelam. Inna hadza. Okey, za hujung lidah keluarkan sedikit daripada sempadan gigi, di antara gigi bawah dan gigi atas. Za. Keluarkan lidah. Kalau tak keluar lidah, bunyi za, itu bunyi huruf zai, lain terus. Jadi keluarkan lidah, makhraj zal. Nipis juga sama dengan na dengan ha tadi. Hadza, nipis sama. Okey, dua harakat juga. Ma pun dua harakat juga. Cuma pada mim, jagalah. Pada mim makhrajnya lain, pada mat makhrajnya lain. Mim makhrajnya di mana? Selain dua bibir, pada khayshum. Keluar juga daripada khayshum. Jadi dia masa nak bunyi ma itu ada naik ke hidung sekejap. Ma.
Lepas tu masa bunyi mat, tukar channel daripada hidung bunyi mim sekejap tadi, ke hidung mat itu keluar ke mulut. Jangan mat ini kita keluarkan ke hidung juga. Kita sekalikan dia, kita packagekan mim dengan mat itu dua-dua kat hidung, tak boleh. Tak nak, tak cantik lah. Salah tempat keluar dia. Salah tempat parking dia. Kena biasakan. Kalau nak baca yang fasih kena bezakan. Kalau tak bezakan dia tak adalah kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil-kecil sahaja. Itulah tahsin. Kita nak cantikkan benda-benda yang kecil. Walaupun sekecil-kecil perkara kita nak cantikkan juga. Ini bab ad-dhammu wal irja', muncung dan tarik. Ku muncung. Sebab apa ku muncung? Sebab baris depan. Baris depan sinonim dengan muncung. Mesti muncunglah ku. Lepas tu dengung. Nun mati jumpa tak, ikhfa haqiqi. Kalau dari sudut maratibul ikhfa dia a'la maratibil ikhfa. Maratib ikhfa itu yang tertinggi sebab dia paling dekat dengan nun, huruf ta ini. Itu dari sudut maratib ikhfa. Tapi dari sudut bunyi dengung, kita tengok nun ini jumpa dengan huruf apa selepasnya. Kalau sini jumpa dengan huruf ta. Huruf ta ini kita tengok huruf tu nipis ke tebal. Huruf ta ni nipis ke tebal. Jadi huruf ta nipis. Kita tahu nipis sebab bunyinya ta. Dia tak bunyi ta. Bila bunyi ta dengan vokal A, itulah huruf nipis. Jadi bila jumpa dengan huruf nipis, dengung, bunyi dengung kena nipis sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan huruf yang kita jumpa selepas tu. Jadi ta nipis, dengung kena nipis. Bagaimana praktikal untuk nipiskan dengung? Senang sahaja. Lidah terletak. Jangan naikkan pangkal lidah kita ke bawah. Tempat biasa, tak naik lah. Tempat asal dia memang tak naik. Jadi tak naik, jangan naikkan. Barulah jadi. Kalau kita naikkan walaupun kita tak muncung, dia tetap akan jadi tebal. Sebab bukan yang tebal tu muncung. Bukan sebab muncung tu yang jadi tebal. Sebab lidah kita ternaik, sebab itu jadi tebal. Kuntum. Itu tak jadi. Sepatutnya dia ada dua pattern bunyi, dua tone bunyi. Perubahan, ada perubahan bunyi daripada bunyi ku ke bunyi ikut saya ku gabung ku. Perasan tak dia ada dua bunyi ku. Dia bukan ku. Itu satu bunyi. Dan kalau kita baca kuntum, sedar atau tak sedar, kita seolah-olah menambah waw selepas kaf baris depan. Kita seolah-olah baca macam ni ku, macam ada waw. Okey. Jadi tak nak ada ku waw, lepas tu waw yang didengungkan, waw yang dia naik ke hidung. Kadang-kadang kaf pun dah naik ke hidung. Ku tu dah sengau dah. Ma kuntum. Tak cantik lah, tak kena lah. Kaf tak ada kena-mengena dengan hidung. Ku keluar ke mulut sahajalah, muncung. Kemudian dengung ikhfa, barulah naik hidung. Ku. Okey, naik ke hidung dan ada suara di mulut juga sikit. Ku. Begitu. Ikhfa maknanya sembunyikan nun. Okey. Di antara izhar dan idgham, dia tidak izhar, dia tidak idgham. Sembunyikan zat nun, sembunyikan makhraj dan sifat nun, kecuali gunnah sahaja, tinggalkan. Itu ikhfa. Kuntum, tu muncung juga, mim tarik balik. Okey, maknanya muncung tarik pada kuntum ni. Kuntum, bibir tu main, kena aktif bibir. Sebab bibir ini merujuk kepada baris depan muncung. Bila mati tarik balik. Begitulah. Kuntum bihi. Selesai. Ta ni jangan bunyi tu. Jangan bunyi angin yang berlebihan. Bila ta ini berbaris, bila dia berharakat, satu harakat, maknanya dia
ada tempat bergantung bunyi sebab dia bergerak bunyi. Tu. Jadi bila dia berharakat, dia berbaris, kita susah nak cam sifat-sifat dia. Kita susah nak nampak sifat hams dia. Sebab dia dah ada bunyi. Bila dia mati baru kita nampak sikit. At. Itu pun sikit sahaja. Bila dia berbaris, tu. Dah ada dah. Cuma nak kenal pasti tu susah sikit sebab dia ada bunyi tu. Angin tu dah ada dalam tu. Kalau kita tambah lagi tu, kita dah terlebih overdose pada sifat hams. Okey, itu kena jelas. Kemudian mim mati jumpa ba ikhfa syafawi. Rapat boleh, renggang sedikit pun boleh. Yang penting 2 harakat gunnah, dengungkan 2 harakat. Kalau rapatkan bibir, pastikan rapat sentuhan yang lembut sahaja. Jangan ketak bibir. Okey, lembut sahaja dan dengungkan 2 harakat. Bihi tamtarun. Bihi bunyi betul-betul lah, baris bawah dua-dua. Bihi tam, ada mad silah qasirah, 2 harakat dengung, 2 harakat panjang. Bihi, ha ini kena jelaskan. Jelaskan sikit, jangan tenggelam. Bi tamtarun, itu tak jelas. Bihi tahqiqkan bunyi tu. Bihi, bila dengar tu, oh ini huruf ha, jelas. Bihi tamtarun. Ta, jangan ta macam tadi. Mim mati, ada rasa di hidung sikit lah. Ta. Ingat bila mim mati dan nun mati, dia ada dengung. Dengung yang tidak sempurna, yang kurang sempurna. Kalau ikut maratibul gunnah, dia punya tingkatan gunnah itu, tingkatan dengung itu, bila mim mati ataupun nun mati, dia berada tingkatan yang ketiga, yang kita panggil naqis ataupun naqisah. Ada juga yang panggil asliyah, maknanya dengung yang asli. Memang dia naik ke hidung, semula jadi. Dia memang semula jadi, biasa tak ada masalah lah, memang orang akan naik. Mim kalau tak naik hidung tak jadi, dia akan tersekat. Tarun, jaranglah orang baca di tengah-tengah macam tu. Biasanya cantik. Okey. Cuma ayat kita jangan, kalau boleh elakkan kita cakap tak ada dengung. Okey. Untuk permulaan pada orang yang baru nak belajar merangkak-rangkak, supaya dia tak keliru, mungkin kita boleh sebutlah tak ada dengung, supaya diorang tak terlebih dengung pula. Tapi tambah sikit, tak ada dengung yang sempurna. Bagi tahu tak ada dengung, tapi bukan dengung yang sempurna. Ada sikit lah maknanya, secara semula jadi. Tamta. Begitu je. Lalu touch and go sahaja. Okey, tamtaru. Ta ini kena jaga. Ta di tengah. Taru, jangan taru. Tamtarun. Sebab ru ini tebal, ta ini boleh terikut tebal. Jadi ta nipis lah, jangan terpengaruh. Tamtaru. Jangan ta ru. Taru. Okey, ru tebal. Guru. Berudu. Jangan guru. Tamtarun. Dia ingat tebal dah ru. Sebab dia ingat muncung tu, ada orang ingat bila muncung itu maksud tebal. Ini salah faham. Sebab itu ada yang bunyi ra baris depan, bunyi run. Muncung juga, tengok saya. Muncung juga tapi tak tebal. Sebab dia ingat muncung itulah yang menebalkan. Sebab itu pada huruf-huruf yang tebal dia muncung. Itu salah faham. Tengok ru. Saya muncung tapi bunyi tak tebal. Run. Sebab apa? Sebab apa tak tebal? Sebab kita tak naikkan. Saya tak naikkan pangkal lidah tadi. Jadi sebenarnya yang menebalkan bukan sebab muncung tadi, tapi sebab pangkal lidah kita naik. Walaupun kita muncung sempurna, tapi pangkal lidah kita tak naik semasa kita muncung, still bunyi itu tidak tebal. Sebab itu bunyinya jadi guru. Tamtarun. Muncung tapi tidak tebal, sebab dia tak naikkan pangkal lidah. Jadi kunci bunyi tebal adalah pada pangkal lidah, sama ada dia terangkat ataupun terletak, sama ada dia ke atas ataupun dia ke bawah. Okey, dia pada pengaktifan kita punya belakang lidah ataupun pangkal lidah. Tidak ada kena mengena dengan bibir. Bibir merujuk kepada baris. Di sini muncung sebab baris depan.
Ru, muncung lah sebab baris depan. Tapi bila baris atas jangan muncung. Ra. Ikut dia punya basic. Baris atas bukan bibir yang sederhana sahaja. Ra. Kecuali waw lah, waw memang muncung. Jadi bila baris depan muncung, kena muncung sebab meraikan baris itu. Tetapi yang menebalkan pangkal lidah kena naik. Baru bunyi jadi guru-guru, berudu, gerudi. Tak boleh. Guru-guru itu tak tebal lagi. Tamtarun, tak tebal lagi. Kita rasa macam dah tebal, tapi tak tebal lagi. Tamtaru, baru tebal. Tamtarun. Okey, kemudian mad arid lisukun. 2 atau 4 atau 6 harakat. Kebiasaan kita ambil 4. Pastikan mad keluar daripada al-jawf, pangkal kerongkong keluar menuju ke pangkal mulut keluar. Pangkal pula, rongga mulut. Daripada rongga halkum keluar ke rongga mulut. Itu mad, itu al-jawf. Mad makhrajnya al-jawf, rongga mulut ataupun rongga halkum dan rongga mulut. Ru, keluarkan baik-baik. Jangan ada naik suara itu ke hidung. Jangan ke dalam hidung suara kita. Ru ke mulut. Ru, kalau kita ambil 4 harakat, sepanjang 4 harakat itulah ke mulut. Run. Okey. Kemudian nun mati, macam saya sebut tadi, bila nun mati dan mim mati ada sedikit gunnah, sedikit tash sahaja. Run. Semula jadi, kita rasa itu. Jangan kita sekat terus ataupun kita menghilangkan bunyi nun. Run. Itu hilang, tak jelas. Dengar tu ada nun ke tak ada. Bila kita dengar, kita baca run, ada nun ke tak ada tu bila kita dengar tu. Jadi kena jelaskan sifat dia. Apa sifat nun? Tawassut. Macam mana tawassut nun berlaku? Tawassut nun berlaku pada khayshum, naik ke hidung. Suara tu naik ke hidung sikit. Run, rasa di hidung sikit. Jangan terlalu lebih. Cukup sekali kita rasa. Cukup. Okey. Kemudian innal muttaqina, macam tadi dah jumpa. Kita teruskan. Nalmu, lam. Lam makhrajnya hujung tepi lidah sentuh pada gusi. Nal, hujung tepi lidah kiri ataupun kanan. Hujung tepi lidah tu kita punya hujung. Ni hujung tepi. Hujung dan tepi, belah kiri atau belah kanan, pilih salah satu. Itu yang tepat makhraj lam. Okey. Nipiskan. Nal, nipis. Jangan bunyi nal, jangan bunyi tebal lah. Dan dia ada sifat tawassub, bermakna tak boleh kita sentap atau putus suara. Kadang ada juga yang putus suara pada lam mati. Contoh innal muttaqina. Dia nak biasanya orang yang berlagu lah. Biasanya orang yang berlagu tak tahu kenapa putus suara. Sepatutnya lam tak boleh putus suara. Nalmu. Tak boleh putus suara. Dia ada suara yang mengalir. Nalmut, mu muncung, ta tarik mu. Muttaqi, ta jangan ca. Ca tak nak. Ta biasa je. Muttaqi. Qi, qaf baris bawah, gerak bibir ke bawah. Ambil makhraj qaf, letak pada makhraj qaf, kemudian gerak bibir ke bawah. Bibir bawah tu gerak ke bawah. Qi. Okey. Dia punya ketebalan sudah kurang sedikit lah bila dia baris bawah, tetapi bukan nipis, tetap tebal, tapi tebal yang sesuai dengan bunyi baris bawah. Qi. Tak bolehlah kita bunyi qoi, iaitu kita ambil daripada atas, kita gerak ke bawah. Tak nak macam tu. Bila baris bawah terus gerak ke bawah. Qi. Makhraj qaf di mana? Pangkal lidah sentuh pada langit lembut berdekatan dengan anak tekak. Qi. Dan huruf qaf bersifat dengan majhur, jahrun. Apa maknanya? Nafas ataupun angin tak ada, tak terlepas. Sebab itu qaf tak boleh bunyi muttaqi, tak boleh berangin. Kalau berangin dia bunyi ke arah kaf sebenarnya. Sebab dia letak tu, dia pening, dia tak tahu kat mana anak tekak, dia letak kat depan sikit, sebab itu bunyi dekat-dekat dengan kaf, jadi qi. Tak nak berangin huruf qaf. Okey, huruf qaf tidak ada angin. Muttaqina, clear daripada angin.
Okey, kemudian mad asli lah. Muttaqina fi, huruf fa makhrajnya perut bibir bawah, sentuh gigi kacip atas. Bila sentuh automatik ada sifat hams, ada sifat angin. Sifat hams sifat yang lemah, tetapi lemah yang bukan tenggelam. Kena kedengaran. Fi, muttaqina fi. Bukan, kalau biasa kalau baca laju lah, dia punya angin tu dengar tak dengar. Jadi kena nyatakan setiap sifat, walaupun sifat itu lemah, kita tetap kena bagi dengar lah. Kalau tak dengar, tak jadi. Muttaqina fi maqamin. Maqama nipis, qaf tebal. Ma jangan terikut ketebalan qaf. Jangan jadi maqa, ma. Ma qa, ma qa. Okey, maqa bezakan. Huruf qaf jangan maqo, jangan muncung. Okey, saya dah sebut tadi, bukan sebab muncung tebal, pangkal lidah terangkat, so bunyi qaf tebal. Isti'la, dia huruf yang isti'la, bersifat dengan isti'la. Isti'la merujuk kepada pangkal lidah naik terangkat. Bila pangkal lidah naik, bila pangkal lidah terangkat, maka suara itu akan tertolak ke atas dan keluar itu tinggi suara. Keluar suara itu tebal jadinya. Qa. Bagaimana bibir kita? Sama sahaja dengan huruf-huruf yang nipis baris atas. Bukan bibir yang sederhana juga. Qa. Contoh kalau nipis qa, sama sahaja. Tak ada bunyi beza. Tak ada beza dia punya bibir muncung ke apa, tak ada. Okey. Qa tak muncung lah, maknanya nak tebalkan qaf jangan muncung. Kalau kita muncung juga qa, kita dah seolah-olah macam nak campur bunyi tu nak ke arah baris depan dah bila kita muncung. Jadi dia keliru, bunyi tu pening, bunyi tu dengar nak bunyi baris depan ke baris atas. Tak nak macam tu. Maqamin, macam tu dibaca sebab dia muncung, tak nak. Sebab tu tak boleh muncung. Bila muncung bunyinya nak ke arah baris depan, kita tak boleh mencampurkan baris dalam bunyi. Kalau baris atas bunyi baris atas lah, baris depan lah. Jangan maqo, itu campur. Maqa tebal tetapi dia terbuka. Isti'la yang infitah. Infitah maknanya tengah lidah terletak, tak naik. Bila tengah lidah tak naik, suara itu tidak menghimpit kepung. Infitah lawannya iltibaq. Iltibaq tengah lidah naik. Huruf yang bersifat dengan iltibaq ada 4. Ta, sa, dha dengan ba ada. 4 huruf tu. Okey. Itu bersifat dengan iltibaq. Lawannya lagi 4, lagi 3 isti'la juga, tetapi dia infitah, iaitu qaf, kha dan ghain. Kalau ikut dia punya ketebalannya qaf, ghain dan kha. Kha paling bawah lah. Okey, jadi tebal tetapi terbuka. Sebab itu bunyi qa, tak boleh bunyi qa. Tak boleh kepungkan bunyi tu. Kepung macam bunyi iltibaq, tak boleh. Maqamin, tak nak. Okey, sama ada dia bunyi kepung tu macam bunyi sebab muncung, maqo sebab dia muncung bunyi kepung, ataupun dia tak muncung tapi bunyi still macam kepung pun tak boleh. Maqo, qa sebab dia naik tengah lidah. Tak nak naik tengah lidah. Tebal tetapi terbuka. Maqa, maqa, qa, tidak terkepung suaranya. Tebal sahaja, tinggi sahaja. Okey, kena bezakan huruf isti'la yang bersifat dengan infitah dengan huruf isti'la yang juga bersifat dengan iltibaq. Beza, bunyi itu ada beza sedikit, yang tidak sama. Ketebalannya huruf yang ada sifat iltibaq lagi tebal lah. Okey. Maqamin amin, min a. Okey, tanwin, di dalam tanwin ada nun mati. Bila nun mati ada gunnah naqisah, gunnah asliyah. Ada rasa di hidung sikit. Min a, tash sahaja. Maqamin a, min a. Jangan min a, jangan sekat suara, jangan tak naik suara ke hidung lah. Biasanya akan semula jadi naik. Kecuali orang tu baca, dia ingat izhar, jelaskan, tak boleh naik ke hidung. Dia ingat macam tu. Sebab ada yang ajar tak boleh dengung, so dia tak naiklah suara ke hidung. Dia baca macam ni, maqamin amin. Itu salah faham lah. Di dalam tanwin ada nun mati. Bila nun mati, kita ingat sampai bila-bila pun nun ataupun mim berbaris ke mati ke dalam keadaan apa pun, memang kekal padanya khayshum, mesti naik ke hidung.
Jadi kena ingat yang tu, faham yang tu. Maqamin amin. Kena ketat, bunyi nipis. Mi. Okey, mi naik ke hidung sekejap, bunyi mi tu, mim baris bawah. Lepas tu mat 4 harakat. Mi terus tukar. Min. Masa mat kita ambil 4 lah, selaraskan. Semua keluar ke mulut. Jangan sama je. Jangan mi naik hidung, mat 4 harakat pun naik hidung, sampailah ke nun dia naik hidung. Diambil, dia sekalikan semua, tak nak. Amin. Habis semua ke hidung. Tak nak macam tu. Mi naik ke hidung, mat jangan naik ke hidung, nun baru naik hidung sikit balik. Min. Itu bunyi dia. Kemudian fijan. Bila nak mula dengan fa ni, hati-hati ramai yang culas. Culas macam mana? Dia punya angin fa tak dengar sangat. Sebab dia baca fijan, tak dengar sangat angin. Biar dengar dulu. Dengar cantik. Fi jannatin. Okey, ja. Makhrajnya tengah lidah sentuh pada tengah langit. Ja. Tidak berangin. Ja. Tidak muncung. Ja. Okey, huruf jim jangan muncung, jangan berangin. Ingat, nipis. Ja. Okey. Jannah wajibul gunnah. 2 harakat dengung, kemudian 2 harakat panjang pula. Ada mad asli. Jannatin wa. Bunyi ti ni bunyi baris bawah dulu. Jangan tiu t jadi, ataupun jannatin bunyi. Biar bunyi ti baru muncung. Kena muncung lah. Salah satu dengung yang kena muncung pada idgham ma'al gunnah yang bertemu dengan waw. Ingat, dengung-dengung yang lain tak ada muncung-muncung kecuali jumpa waw. Sebab idgham ma'al gunnah, kita dah masuk kepada waw. Ataupun idgham naqis. Okey. Jannatin. Ti kena sempurna, ti tu satu harakat. Lengkapkan satu harakat tu. Ti baru masuk waw. Jangan ikhtilas pada ti. Contoh ikhtilas, jannatin, masuk laju sangat. Itu ikhtilas. Satu harakat sepatutnya bunyinya ti. Itu satu harakat. Tapi di ikhtilas bunyi ti setengah harakat ataupun 1/3 harakat. Kita tak nak ikhtilas. Kita nak satu harakat lengkap. Ti masuk waw baru muncung. Wa muncung dan ada gunnah, naik suara ke hidung juga. Muncung dan ada naik suara ke hidung. Jangan tak ada naik. Wa pun sempurna dengan satu harakat. Ramai juga yang culas pada wa. Contoh jannatin wa uyun. Dia nak laju sebab dia nak fokus kat bunyi ain ni. Dia takut tak keluar ain ni. Wa ni dia tak sempurnakan harakat. Wa'u. Sepatutnya wa'u, bukan wa'u. Okey, beza. Sempurnakan setiap harakat. Jangan kita fokus kepada ain tetapi kita tinggalkan wa. Al-Quran, bacaan Al-Quran bukan begitu. Kita kena fokus semua sekali. Okey, bukan fokus part tertentu hingga mengabaikan part yang lain. Itu kena jelas. Jannatin wa'u. Orang yang dapat jaga itmam harakat, bacaannya fasih. Itu basic sebenarnya. Sempurnakan setiap harakat. Ingat, setiap baris ada satu harakat. Kecuali datangnya mat, baru tambah satu harakat yang lain jadi 2 harakat. Jadi setiap harakat, satu harakat pun kena sempurnakan. Wa'u. Wa'u. Satu-satu. U pun satu harakat. Wa'u. Keluarkan ain betul-betul lah daripada makhraj tengah kerongkong. Wastul halqi. U. Dan tidak naik ke hidung. U. Keluar ke mulut. U. Jangan u. Ataupun jangan hamzah setengah u. Wa'uyun. Itu tak jadi. Wa'u. Ain tu kena tepat makhrajnya. Jangan longgar sangat. Wa'u. Contoh longgar. Wa'uyun. Dia macam nak bunyi ain tapi dia tak sampai tepat. Ataupun jangan memberatkan sangat. Wa'uyun. Bila beratkan sangat,
Jadi macam ada hamzah, macam ada sabdu pula pada ain. Wa uyun. Jangan. Okey. Jadi dia sekadar bunyi ain, cantik pada makhrajnya, tidak naik ke hidung dan muncungkan untuk meraihkan baris depan, cantik dah. Wa uyun. Yu pun muncung. Uyu muncung yang sama sahaja. Uyu. Wa uyun. Jangan naik hidung, mad arid disukun. Kita mimpat selaraskan. Tuju ke mulut. Baru nun baru naik ke hidung sedikit. Wa uyun. Okey. Selesai. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Alhamdulillah. Recording in progress. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan 'an maulan syai'a ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون صدق الله العظيم. الحمد لله. إلى اللقاء مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.